sunnah wal jamaah. Sekarang ini kita kata masing-masing nak berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Siapakah golongan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Setelah berlaku fitnah perpecahan di kalangan umat Islam, walaupun masing-masing Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan sebagainya mengaku mereka itu benar, tetapi yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak semua. Khawarij lebih selesa menggelarkan diri mereka asyurat, orang yang menjual nyawa untuk mendapat syurga. Syiah lebih selesa menggelarkan diri mereka sendiri sebagai Syiah Ali. Syiah kan dari segi makna adalah penyokong. Jadi di zaman kita sekarang ni ramai Syiah dalam bidang sukan. Ya, dalam perlawanan bola ada Syiah Kelantan, ada Syiah Selangor, ada Syiah Perak, ya, Kejor, Kejor, apa lagi, Kedah, Pulut, ya, dan sebagainya. Itu dari segi bahasa penyokong. Tapi kalau dari segi istilah, Syiah ini khusus kepada penyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam bidang politik, dan akhirnya menjadi taksub sehingga mendakwa kononnya jawatan khalifah itu adalah hak eksklusif Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan keturunan baginda sahaja. Baik, Mu'tazilah lebih selesa mengaku diri mereka ahlul adli wat tauhid, orang yang mempertahankan keadilan Allah dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah yang dikenali sebagai ahlus sunnati wal jamaah adalah al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Al-Imam Muqtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan kitab Ihya'u Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan jelas menyebut idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikendaki adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini sudah jadi penting. 20-30 tahun yang lalu tak perlu syarat kita nak sebut Asy'ariyah Maturidiyah, kerana orang sudah faham al-ma'ruf la ya'raf, benda yang orang dah tahu tak perlu ditakrif, diterangkan lagi. Tetapi di waktu sekarang barangkali perlu dimasukkan dalam undang-undang tubuh pun bahawa yang dimaksudkan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kerana ada orang yang mendakwa mereka ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sudah jadi blur di situ. Maka kita kena terangkan. Mungkin ada bangkangan, ada orang bangkang. Kalau kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, dia kata kenapakah kita tidak kata bahawa ahli sunnah wal jamaah itu adalah pengikut Nabi? Kenapa kita kata ahli sunnah wal jamaah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari iaitu Asy'ariyah, dan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi iaitu Maturidiyah? Tidakkah lebih tepat kalau kita katakan ahli sunnah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak jawab? Jawapan kita adalah memang betul. Dari segi teorinya yang dikatakan ahli sunnah tentulah yang ikut sunnah Nabi SAW. Tapi dari segi praktikal, selepas berlakunya fitnah perpecahan umat Islam, masing-masing pun mengaku ikut Rasulullah SAW. Khawarij mendakwa dia yang ikut Nabi, Syiah mendakwa dia yang ikut Nabi, Mu'tazilah mendakwa dia yang ikut Nabi. Jadi daripada pecahan-pecahan yang bertentang dengan secara tajam, masing-masing mengaku ikut Nabi SAW, maka yang mana yang benar-benar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kenalah ulama terangkan, iaitulah yang mengikut manhaj dua orang imam ini. Yang kedua, bangkangan. Kata dia, kalaulah Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy'ariyah? Adakah para sahabat Asy'ariyah? Adakah imam-imam mazhab mereka adalah Asy'ariyah? Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bukan Asy'ariyah, sahabat pun bukan Asy'ariyah, imam-imam mazhab, kalau ulama mazhab ramai Asy'ariyah, tapi kalau imam-imam mazhab seorang pun tidak ada Asy'ariyah, maka macam mana boleh dikatakan Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah? Nak jawab macam mana? Ini kadang-kadang pengeliruan. Soalan pun dah terbalik. Dia tanya adakah Nabi SAW ikut Asy'ariyah? Kan itu mustahil, kerana Nabi SAW adalah awal-awal yang membawa Islam kepada umat. Mustahil baginda ikut kepada sesiapa pun selepas daripada baginda. Demikian sahabat dan imam mazhab yang empat, mereka tidak akan ikut kepada orang yang datang lahir kemudian daripada mereka. Soalan yang betul yang sepatut ditanya adalah, adakah Asy'ariyah ikut Nabi SAW atau tidak? Jangan tanya Nabi ikut Asy'ariyah atau tidak, itu mustahil. Asy'ariyah ikut Nabi SAW atau tidak? Jawapannya ya, maka Asy'ariyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Syiah ikut Nabi SAW atau tidak? Tak ikut, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij ikut tak Nabi SAW? Tak ikut, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah wal jamaah tidak berarti kafir.
Ada sesetengah umat Islam sekarang, oh dia kata ustaz kata mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, tergamak ya ustaz kafirkan mereka. Bukan. Sekurang-kurang bukan ahli sunnah wal jamaah bermakna tergelincir daripada landasan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kegelinciran dalam akidah atau bid'ah dalam akidah ini, itu sekurang-kurangnya membawa kepada dosa yang besar. Pelakunya menjadi fasik, wajib bertaubat kembali kepada akidah yang sebenar. Dan tidak menafikan sebahagian kegelinciran akidah ini memang membawa kepada kufur. Misalnya Syiah yang hulu, yang melampau, mengatakan bahawa Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang adalah Al-Quran yang palsu. Itu jelas menjadi kafir kerana memalsukan Al-Quran. Tetapi kita nak pukul rata kata Syiah semua kafir, itu bukan sikap ahli sunnah wal jamaah. Khawarij semua kafir, itu bukan sikap ahli sunnah wal jamaah. Tapi wajib kita meredahkan kebatilan mereka supaya dijauhi, dan moga-moga mereka mahu kembali kepada kebenaran. Baik. Antara testimoni para ulama adalah apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Asakir dalam Tabi'in Kazibil Muftari. Beliau menjelaskan tentang mazhab Asy'ariyah ini dengan beliau mengatakan wa aksarul ulama fi jami'il aqtari alaihi, kebanyakan ulama pada seluruh dunia ini adalah bermazhab dengan mazhab Asy'ari. Wa a'immatul amsari fi sa'iril a'sari yad'una ilaihi, dan imam-imam ulama-ulama dalam segala kota dan segenap zaman menyeru kepada akidah Asy'ariyah. Wa muntahiluhu humul ladzina alaihim madarul ahkam, mereka juga berpegang dengan mazhab Asy'ariyah, dan pada mereka lah bertempat perpusingan hukum. Maknanya orang merujuk kepada ulama Asy'ariyah. Wa ilaihim yurja'u fi ma'rifatil halal wal haram, kepada ulama Asy'ariyah lah dirujuk tentang halal dan haram. Wa humul ladzina yuftuna an-nasa fi su'abil masail, ulama Asy'ariyah lah yang memberi fatwa kepada orang ramai dalam masalah-masalah yang sulit dan sukar. Wa ya'tamidu alaihim al-khalqu fi idahil mushkilati wan nawazil, dan manusia bersandar kepada ulama Asy'ariyah di dalam menerangkan masalah-masalah yang menjadi kesamaran dan perkara-perkara yang berlaku. Wa hal minal fuqaha'i minal hanafiyyah wal malikiyah wasyafi'iyah illa muwafiqun lahu aw muntasibun ilahi, tidak adalah ahli-ahli fiqh daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i kecuali bersetuju dengan mazhab Asy'ari ataupun intisab kepada mazhab Asy'ari. Kenapa saya tekankan? Kerana sekarang ini sudah ada orang yang buat forum ataupun pembentangan, apa tajuk dia? Polemik akidah antara Ahlul Hadis dan Asy'ariyah. Mungkin sebagian penonton pernah perasan ya, pembentangan seumpama ini. Polemik akidah, pertikaian tentang akidah antara Ahlul Hadis dan juga ulama Asy'ariyah, memberi gambaran seolah-olah Ahlul Hadis itu tak sama akidahnya dengan ulama Asy'ariyah. Ini adalah satu bentuk kekeliruan, kerana ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dalam pelbagai bidang mereka lah tokohnya. Majoriti ulama tafsir adalah Asy'ariyah, demikian majoriti ulama hadis. Jadi macam mana tergamak diletakkan tajuk polemik Ahlul Hadis dengan Asy'ariyah kalau 90% Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah? Hati-hati, tajuk saja sudah menipu, apatah lagi pembentangannya. Baik. Kemudian majoriti ahli fiqh, ahli akidah, ahli sejarah, ahli nahwu, ahli tasawuf, ahli bahasa dan ahli dalam pelbagai bidang adalah Asy'ariyah. Saya sebut secara laju-laju, misalnya di dalam tafsir dan ulumul Quran, ini adalah tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah: Al-Imam Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi, Al-Razi, Ibn Atiyah, Al-Mahali, Al-Baidawi, Abu Hayyan, Ibn Al-Jazri, Al-Zarkashi, Al-Sayuti, Al-Alusi, Al-Zarqani, Al-Nasafi, Al-Qasimi, Al-Sa'alabi. Ini semua adalah ulama Asy'ariyah dalam bidang tafsir. Kalau dalam bidang hadis, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Mohon ya, kalau tegur pondok dengari apa yang saya sebut nama ulama ni tak betul, nanti tolong tegur. Kadang-kadang kita tersalah sebut baris dia ya. Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Asakir, Al-Khattabi, Abu Nu'aim, Al-Qadiyat, Ibn As-Salah, Al-Munziri, Ibn Hajar Asqalani, Ibn Al-Munir, Ibn Battal Al-Iraqi, Ibn Jama'ah Al-Nawawi, Al-Izz Ibn Abdul Salam, Al-Hathami, Al-Mizzi,
Ibn Daqiq Al-Aid, Ibn Az-Zamlatani, Az-Zailai, Badrul Aini, Al-Alai, Ibn Furaq, Ibn Mulaqid. Ini semua daripada ulama Asy'ariyah Ahlul Hadis. As-Sayuti, Ibn Alan, As-Sakhawi, Al-Manawi, Al-Naqwi wa ghairuhum katsir. Tidak salah pada kita katakan 90% daripada Ahlul Hadis adalah Asy'ariyah dari segi pegangan akidah mereka. Kalau dalam fiqh dan usul fiqh, kita boleh katakan 1/3 ulama dalam mazhab Hanafi adalah Asy'ariyah dan 2/3 adalah Maturidiyah. Kalau mazhab Maliki dan Syafi'i, kita boleh katakan 100% ulama-ulama mazhab adalah Asy'ariyah. Kalau Hanabilah pecah, sebahagian ikut Asy'ariyah, sebahagian terpengaruh dengan Mujassimah, Musyabbihah di sebuah Hasyawiyah, dan sebahagian menggunakan mazhab Tafwid, iaitu mereka serah makna sebenar ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan juga